Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalah ila khair ittiba'a wajhillah wa mardati wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma atina ma ataita li ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya fattah iftahna futuhal arifin ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa ulum masyayikhina fid dar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat sambung lagi pengajian kitab Ad-Durus An-Nahwiyah Litullab Al-Madaris Al-Ibtidaiyah karangan 4 orang ulama. Alhamdulillah, kita minggu lepas kita telah menyebut berkenaan dengan Al-Kalam, tentang kalam. Selepas daripada kita membicarakan pada awal bab berkenaan dengan kalimah, apa itu kalimah dan pembahagian kalimah kepada isim, fi'il dan haraf. Kemudian musannif pengarang kitab ini mendatangkan perbahasan berkenaan dengan kalam. Jadi musannif ini mendahulukan perbahasan kalimah, barulah mendatangkan perbahasan kalam. Kerana apa? Kerana kalam terbina daripada kalimah. Kalimah merupakan juzuk daripada kalam. Tak akan terbina kalam kecuali perlu ada di dalamnya kalimah. Kerana itulah musannif membahaskan tentang kalimah terlebih dahulu sebelum masuk berkenaan dengan kalam. Cuma sebahagian ulama, sebahagian ahli nahwu, mereka mendahulukan berbicara tentang al-kalam. Apa itu kalam? Kerana apa? Kerana mereka melihat terhasilnya murad, terhasilnya natijah daripada kita mendapat kefahaman daripada mereka lain dengan bercakap ialah melalui kalam. Kalau sekiranya hanya seorang itu hanya melafazkan satu kalimah, maka tidak dapat hasil mukhatabah. Hasil daripada perbualan itu tidak akan tercapai dengan hanya semata-mata satu kalimah. Jadi hasil daripada faedah daripada mukhatabah, daripada kita berbicara dengan mereka yang lain, terhasil dengan kalam, dengan jumlah yang sempurna. Kerana itulah setengah-setengah ahli nahwu mereka membahaskan berkaitan dengan kalam. Kalamuna lafzul mufid kastaqim. Contohnya Imam Ibn Ajurum juga sebut al-kalam wal lafzu al-murakkab al-mufid bil wad'i. Kerana mereka melihat faedah daripada kita berbicara ini terhasil dengan kalam, bukan dengan kalimah. Kerana itulah mereka membahaskan tentang kalam itu apa. Apa syarat-syarat untuk dikatakan kalam, jumlah yang sempurna, frasa yang sempurna. Tapi musannif kitab kita ni mereka mendahulukan kalimah kerana melihat tidak terbina kalam kecuali melalui kalimah-kalimah. Jadi setiap ulama itu ada sudut pandang masing-masing. Walikulli wijhatin huwa muwalliha. Tiap-tiap pandangan itu Allah Ta'ala yang ilhamkan kepada manusia dan masing-masing ada sudut pandangan masing-masing. Jadi kita sebut berkaitan dengan kalam minggu lepas. Dan kalam dalam kitab ni terbahagi kepada dua. Sama ada kalam yang sempurna itu jumlah ismiyah ataupun kalam yang sempurna itu jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, jumlah yang dimulakan dengan isim, kata nama. Adapun jumlah fi'liyah, jumlah yang dimulakan dengan fi'il, kata kerja. Contoh, Zaidun qa'imun. Jumlah fi'il ismiyah. Kerana Zaid yang berada di awal jumlah itu merupakan isim, maka dipanggil jumlah tersebut dengan nama jumlah ismiyah. Kalau sekiranya fi'il, kata kerja letakkan di awal jumlah, contoh, daraba Zaidun amran. Zaid pukul amran. Jadi bila mana dahulukan daraba iaitu fi'il, kata kerja, maka jumlah itu jumlah fi'liyah. Itu sahaja. Walaupun kita sebut perbahasan minggu lepas, ada juga yang membahagikan jumlah itu sehingga 4. Seperti yang dilakukan oleh Imam Zamakhsyari. Ada yang membahagikan jumlah pada 3.
seperti yang dilakukan oleh Ibn Hisham Al-Ansari. Cuma yang dimasyhurkan dalam kalangan ulama nahwu ini jumlah dua sahaja. Jumlah ismiyah, jumlah fa'liyah. Dan antara perkara yang kita perlu ingat, kalaulah jumlah itu didahulu dengan haraf, maka tidak diiktibar haraf tersebut. Kita tengok apa kalimah selepas huruf tersebut. Kalau kalimahnya isim, maka jumlah ismiyah. Kalau fa'il, maka jumlah fa'liyah. Begitu juga kalau berlaku takdim takhir. Maksudnya apa? Contoh, dijadikan khabar itu di kehadapan, mubtada itu di belakang. Contoh, fiddari zaidun. Fiddari zaidun jumlah ismiyah. Walaupun di kehadapan kan fiddari jar majrur, jar huruf. Tapi melihat kepada konteks, dia panggil melihat pada struktur asal, jumlah tersebut ialah zaidun fiddari, itu struktur asal dia. Kemudian diletakkan fiddari di kehadapan dan zaidun di kebelakang. Jadi dia melihat kepada struktur asal jumlah tersebut. Walaupun berlaku takdim takhir, apakah struktur asal sebelum dilakukan takdim dan takhir? Takdim didahulukan, takhir dikemudiankan. Jadi itulah antara perkara yang kita perlu tahu berkenaan jumlah. Haraf tidak diiktibar, tengok apa selepas haraf. Dan kalau berlaku takdim, mendahulukan satu perkataan atas perkataan lain, dan takhir mengemudiankan satu perkataan kepada perkataan lain, tidak diiktibar perkara tersebut. Diiktibar struktur asalnya apa? Okey, struktur asalnya fiddari zaidun. Oh, Zaid tetap jadi mubtada, cuma dipanggil mubtada muakhar. Mubtada yang dikemudiankan. Jadi asal jumlahnya fiddari zaidun, zaidun fiddari. Zaid berada dalam rumah. Cuma dikedapankan fiddari dan diletakkan di belakang zaid, tetap ia dipanggil jumlah ismiyah. Itu sahaja. Jadi apa yang kita perlu tahu, kalam yang sempurna itu sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Dan sebenarnya dia ada perbahasan lagi di kalangan ulama dalam menentukan adakah sama kalam dan jumlah. Kalam dan jumlah adakah sama? Adakah muradif? Seerti. Kalau sebut kalam, maka ia jumlah. Kalau sebut jumlah, ialah kalam. Ini pun menjadi perbahasan antara ulama dan pandangan yang kuatnya mengatakan ada perbezaan. Kalam hendaklah jumlah yang sempurna. Jumlah belum tentu. Kerana di sana ada dipanggil jumlah syartiyah. Contoh, in ja'a zaidun. Jika datang Zaid. In ja'a zaidun. Jika datang Zaid. Adakah in ja'a zaidun itu boleh kita bagi kalam? Tidak boleh. Kerana ayat itu tergantung lagi. Kita perlu datangkan dengan jawabnya. Barulah sempurna jumlah tersebut. In ja'a zaidun fa'ukrimhu. Jika Zaid datang, maka aku muliakan dia. Jadi bila datang dengan jumlah sempurna macam tu, barulah dipanggil kalam. Kalaulah kita datangkan in ja'a zaidun sahaja. Jika datang Zaid, ketika itu dipanggil jumlah syartiyah, tapi tidak dipanggil kalam. Jadi ada beza antara jumlah dan kalam. Kalam syaratnya hendaklah mufid, memberi faedah, tidak tergantung. Jumlah tidak semestinya. Tidak semestinya. Sebab kadang-kadang ada jumlah syartiyah, jumlah yang dimulakan dengan syarat, maka ketika itu kita katakan dia tergantung, tak sempurna, tidak beri faedah lagi. Kecuali kita datangkan dengan jawabnya, maka aku muliakan dia, maka aku akan hormati dia, barulah sempurna jumlah tersebut, baru dia dipanggil kalam. Itulah sedikit sebanyak perbahasan yang kita sebut sebelum ini. Jadi kita masuk perbahasan yang baru pada hari ini. InsyaAllah kita masuk kitab. Bismillah. Qala al-musannifun rahimahumullahu ta'ala al-mabni wal-mu'rab. Ini perbahasan baru. Minggu lepas kita masuk berkenaan dengan jumlah. Boleh tengok yang minggu lepas perbahasan jumlah. Dia kata kalam itu apa? Daripada kalimah itulah tatarakabul jumal al-mufidah.
Daripada kalimah itu maka terbinanya jumlah yang mufidah, yang tidak tergantung, yang memberi faedah. Wahya, jumlah mufidah itu dinamakan dengan kalam. Kemudian dia mengatakan bahawasanya dikatakan yuqalu lil jumlah fi'liyah, maka dikatakan kepada jumlah fi'liyah, kepada satu jumlah itu jumlah fi'liyah jika sekiranya awalnya fi'il. Contoh hadara al-muallim. Hadara itu kata kerja, telah hadir guru tersebut. Dan dikatakan kepada jumlah itu dengan nama ismiyah in kana sadruha isman. In kana sadruha isman. Jika di awalnya kata nama isim. Contoh al-ustazu waqifun. Guru itu berdiri. Itu sahaja yang kita belajar minggu depan. Jadi sekarang ni kita akan masuk bab baru, al-mabni wal mu'rab. Al-mabni wal mu'rab ni antara bab yang sangat-sangat penting dalam perbahasan ilmu nahwu. Kita perlu kenal apa tu i'rab, apa tu bina. Secara mudahnya kita sebut, secara umum, i'rab ni perubahan. Bina ni tidak berubah. Itu sahaja. Al-mabni, kalimah yang tidak berubah. Al-mu'rab, kalimah yang berubah. Jadi i'rab perubahan, bina tak berubah. Lazim. Wa tanqasimul kalimat inda tarkib ila qismain. Dan terbahagi kalimah-kalimah dalam bahasa Arab inda tarkib, ketika kita gabungkan dia dengan kalimah-kalimah yang lain, kepada qismain, kepada dua pembahagian. Qismun la yataghayyaru akhiruhu abada. Bahagian pertama ialah bahagian yang tidak akan berubah akhirnya selama-lamanya. Wa yusamma mabniyan. Dinamakan bahagian ini dengan nama mabni. Wa qismun yataghayyaru akhiruhu. Dan pembahagian yang kedua ialah bahagian yang berubah akhirnya. Wa yusamma mu'raban, dan dinamakan ia mu'rab. Jadi bahagian yang tak berubah akhir dinama mabni. Kalimah yang berubah akhir dinamakan mu'rab. Boleh. Tapi syaratnya dia kata terbahagi kalimah inda tarkib, ketika mana kita menggabungkan. Jadi selagi mana kalimah itu tidak digabungkan, kita tak boleh i'rab. Kena faham. I'rab akan terhasil bila kita gabungkan dia dalam satu-satu jumlah. Contoh Zaid. Orang kata i'rab Zaid. Tak boleh. I'rab Zaid. Kecuali kita datangkan dalam satu jumlah. Contoh hadara Zaidun. Hadara Zaidun. Zaid telah hadir. Hadara Zaid. Bagaimana kita baru kata i'rab Zaid pada jumlah hadara Zaid. Kita baru boleh kata Zaid itu fa'il. Fa'ilnya hukumnya marfu', alamat rafa'nya dhammah. Boleh. Jadi i'rab akan boleh kita i'rab satu kalimah bila mana kita gabungkan dia dengan kalimah-kalimah yang lain. Kemudian musannif kata sabaqa laka anna al-jumal al-mufidata tatarattabu min al-kalimat al-mufradah. Telah lalu bahawasanya jumlah mufidah itu terbina min al-kalimat al-mufradah, daripada kalimah-kalimah yang tunggal. Jadi satu jumlah yang sempurna, jumlah yang memberi faedah yang sempurna terbina daripada kalimah-kalimah yang tunggal. Contoh hadara digabungkan dengan Zaid. Kalimah hadara digabungkan dengan kalimah Zaid. Jadi barulah terhasil jumlah yang memberi faedah. Jadi telah lalu bahawasanya jumlah yang memberi faedah itu terbina daripada kalimah-kalimah yang tunggal allati tanhasiru fil anwa'i thalathah, yang terbahagi pada 3 pembahagian sahaja, iaitu fi'il, wal ismi, wal harfi. Isim, fi'il dan harf. Itu sahaja kalimah-kalimah dalam bahasa Arab. Fahadhil kalimat, dan kalimah-kalimah ini laisat kulluha inda tarkib sawa. Dan kalimah-kalimah isim, fi'il ataupun harf, ketika kita menggabungkan dia dengan kalimah yang lain, tidak sama. Bal minha, bahkan ada dalam kalangan kalimah-kalimah tersebut ma yakunu akhiruhu ala halatin wahidah fi ayyi tarkibin kan. Ada dalam sebahagian kalimah tersebut akhirnya ala halatin wahidah, berada dalam satu keadaan sahaja. Fi ayyi tarkibin kana, pada mana-mana
jumlah sekalipun. Wa yusamma, dan dinamakan bahagian ini, bahagian yang kalimah yang mana-mana tarkib sama sahaja barisnya, baris akhirnya. Dinamakan dia dengan nama mabni. Contoh mislu kalimah aina. Contoh kalimah aina fi qaulika, pada kata engkau, ainal kitabu wa aina dhahaba aliyun wa min aina ji'ta. Nampak? Ainal kitab, aina dhahaba ali, wa min aina ji'ta. Jadi aina ni, aina pada tiga tarkib ni, pada tiga jumlah ini sama baris akhirnya, tak berubah. Ainal kitab, aina dhahaba ali, wa min aina ji'ta. Maka fa inna nuna fiha mulazimatun fathah. Maka nun pada kalimah aina tersebut mulazimah lil fathah. Sentiasa melazimi fathah. Nun ni pada kalimah aina ni sentiasa melazimi fathah, tak berubah. Ainal kitab, aina dhahaba ali, wa min aina ji'ta. Wa la yasihhu an tufariqaha mahma taghayyarat at-tarakib. Dan tidak boleh antufariqaha, tidak boleh nun itu berpisah dengan fathah mahma taghayyarat at-taraqib, walaupun berubah sekalipun tarkib jumlah-jumlah. Jadi ada kalimah yang tidak berubah akhirnya. Wa minha, dan ada daripada kalimah isim fi'il ataupun haraf itu dia kata ma yakunu akhiru ala ahwali mukhtalifah. Akhirnya itu berada dalam keadaan yang pelbagai. Wa yusamma mu'raban, dan dinamakan perkataan yang akhirnya berbeza keadaannya dinamakan dengan mu'rab. Contoh kalimah sama fi qaulika, pada kata engkau as-sama'u safiyah, langit itu cerah. Wa qaulika hajabatis suhubus sabaa, telah melintangi awan tersebut akan langit, awan menutup langit. Wa qaulika, dan kata engkau nazartu ila sama, aku melihat ke langit. Maka tengok lafaz as-sama berubah tak? As-sama'u safiyah ataupun hajabatis suhubus samaa, nazartu ila sama'i. Jadi sama'u, sama'a, sama'i. Berubah tak akhir dia? Berubah. Jadi kita kata dia yang mu'rab, berlaku perubahan. Maka fa'inna akhirah, maka akhir lafaz kalimah sama itu fil jumlatil ula, pada jumlah pertama, pada jumlah as-sama'u safiyah ini, mutaharrikun bid dhammah, berbaris dengan baris dhammah, baris hadapan. As-sama'u safiyah. Wa fis tsaniyah, dan akhir lafaz as-sama' pada jumlah yang kedua itu mutaharrikun bil fathah, berbaris fathah. Contoh hajabatis suhub, hajabatis suhubu, hajabatis suhubus sama'a, as-sama'a, berbaris fathah. Wa fis salisah, dan pada jumlah yang ketiga mutaharrikun bil kasrah, akhirnya berbaris kasrah. Nazartu ila sama'i, sama, sama'i. Nampak? Jadi maksudnya apa? Berlaku perubahan. Jadi khulasahnya jumlah yang mufidah terbina daripada kalimah-kalimah. Dan kalimah terbahagi tiga. Sama ada fi'il, sama ada isim, sama ada haraf. Kalimah-kalimah pula ketika kita tarkibkan dia, kita gabungkan dia dengan kalimah yang lain, tidak sama. Kerana ada dua pembahagian. Ada kalimah yang tak berubah, akhirnya pada mana-mana tarkib sekalipun dipanggil mabni. Ada kalimah yang berubah sekejap macam ni. Kalau kita letak dalam tarkib lain, dalam jumlah lain, berubah lain pula. Ini dipanggil, bahagian kedua ini dipanggil dengan mu'rab. Itu sahaja. Kemudian musannif pun menyebut berkaitan dengan anwa'ul bina. Jenis-jenis bina. Jenis-jenis bina. Jadi ada yang bina ni tetap, la luzum. Itu bina, tak berubah. Jadi ada yang tetap dengan baris sukun, baris mati. Ada kalimah yang mabni yang tetap di atas baris dhammah, baris hadapan. Ada kalimah yang mabni tetap di atas baris fathah. Ada kalimah
yang tetap di atas baris kasrah. Boleh. Jadi falladhi la yataghayyar akhir. Jadi kita kenal dah. Kita kenal dah tadi mu'rab tu berubah, mabni itu tidak berubah. Jadi kalau yang anwa' jenis-jenis yang tak berubah tadi. Jadi dia kata falladhi la yataghayyaru akhir. Maka kalimah yang tak berubah akhirnya itu, lafaz yang tak berubah akhirnya tersebut, imma an yakuna mulaziman. Sama ada lafaz tersebut melazimi sukun, melazimi baris mati. Contoh lam. Lam ni huruf lam, haraf lam. Lam yadrib, lam yaf'al. Lam ni huruf yang sentiasa melazimi baris mati. Awid dhammati ataupun dhammah. Antara kalimah yang mabni tadi, ada yang sentiasa melazimi dhammah, baris hadapan. Contoh haitsu. Haitsu. Awil fathah, ada kalimah mabni yang sentiasa melazimi fathah. Seperti aina. Awil kasrati ataupun kasrah. Ada kalimah yang mabniyah yang sentiasa melazimi baris bawah kasrah. Seperti kalba pada contoh bismillah. Jadi ba ni tak akan berubah. Bismillah. Billah. Bika. Ba tidak akan berubah. Jadi ada yang melazimi sukun, ada yang melazimi baris dhammah, ada yang melazimi baris atas fathah, ada yang melazimi baris bawah kasrah. Wal madaru fi ta'yini zalika 'ala an-naqli sahih. Dan tempat pergantungan sumber utama untuk fi ta'yini zalik, untuk menentukan perkara tersebut ialah naqli sahih. Tempat pergantungan untuk menentukan perkara tersebut ialah naqli sahih. Boleh. Naqli sahih ni apa? Naqal. Naqal ni apa? Pengambilan yang sahih. Pengambilan yang benar. Jadi tempat pergantungan untuk menentukan baris akhir pada kalimah yang mabni itu bergantung kepada apa? Bergantung pada naqal. Ambilan yang benar. Maksudnya kita ambil daripada orang Arab, kalimah mabni ni baca macam ni. Boleh. Jadi musannif pun kata alim ta annal kalimat inda tarkibiha. Kamu telah ketahui, ini syarah kepada dhabit ini. Alimta, kamu telah ketahui annal kalimati inda tarakkubiha. Kalimah-kalimah ketika mana tarakkubiha, ketika mana digabungkan kalimah tersebut dengan kalimah yang lain. Imma an yulazima akhiruha halatan wahidah. Sama ada sentiasa melazimi akhirnya satu keadaan. Wa imma an yataghayyara bi taghayyuri taraqib. Ataupun sama ada kalimah tersebut akan berubah dengan sebab berubahnya tarkib-tarkib tersebut. Dengan sebab berubahnya jumlah-jumlah tersebut. Melihat kepada jumlah yang dia ada. Kalau dia ada jumlah sekian-sekian, maka barisnya sekian-sekian akhirnya. Kalau jumlah yang lain pula, barisnya sekian-sekian. Yang ni dipanggil mu'rab. Yang kita belajar tadi. Jadi kita tahu kalimah ni ketika kita gabungkan dengan kalimah yang lain, sama ada melazimi satu keadaan, sama ada berubah-ubah. Wa'lam. Dan ketahuilah kamu annal ahwal allati tulazimuha awakhirul kalimah la tatajawazu arba'an. Ketahuilah pula bahawasanya keadaan-keadaan yang sentiasa melazimi akhir kalimah la tatajawaz arba'an, tidak akan melampaui 4 keadaan sahaja. Jadi kalau kalimah yang mabni tadi, kalimah yang tidak berubah akhirnya, tetap dalam satu keadaan, tak berubah akhirnya, maka ketahuilah keadaan yang sentiasa melazimi kalimah mabniyah itu hanya 4 keadaan sahaja. Sama ada sukun, sama ada dhammah, baris hadapan, ataupun fathah, baris atas, ataupun kasrah, baris bawah. Fakullu kalimatin yulazimu akhiruha as-sukun yuqalu innaha mabniyatun ala sukun. Maka tiap-tiap kalimah yang melazimi akhirnya dengan sukun, maka dikatakan kepadanya innaha, dikatakan kepada kalimah tersebut kalimah yang mabniyatun ala sukun, kalimah yang terbina di atas sukun, kalimah yang melazimi sukun. Contoh lam, lan, min, an, fi. Wa kullu kalimah, dan dikatakan kepada tiap wa kullu kalimah, dan tiap-tiap kalimah
yulazimu akhiraha ad-dhammatu. Tiap-tiap kalimah yang melazimi akhirnya baris hadapan, yuqalu dikatakan kepadanya, ianya mabniyatun ala dhammah. Al-dhamm dia tu mabni di atas dhammah, mabni di atas baris depan. Contoh haitsu, nahnu dan mundu. Wa kullu kalimatin yulazimu akhiruha al-fathah yuqalu innaha mabniyun al-fathi. Dan tiap-tiap kalimah yang melazimi akan akhirnya itu oleh fathah, baris atas, dikatakan kepada kalimah itu dengan nama innaha dikatakan kepada kalimah itu kalimah yang mabniyatun al-fathi, kalimah yang dibinakan di atas fathah. Contohnya aina, laita dan thumma. Wa kullu kalimatin yulazimu akhiruha al-kasratu, dan tiap-tiap kalimah yang melazimi akhir kalimah tersebut baris bawah kasrah, dikatakan kepadanya ianya mabniyatun al-kasri. Kalimah yang mabni al-kasri seperti ba, lam, seperti kalba dan lam pada kata engkau, at-taqaddum bil ijtihad wa likulli mujtahidin nasib. Kemajuan itu dengan ijtihad, dengan usaha. Wa likulli mujtahidin, dan bagi tiap-tiap orang yang mujtahid, orang yang mujtahid yang mengeluarkan dalil, mengeluarkan hukum melalui istinbat daripada dalil, nasibun, ada bahagiannya. Jadi at-taqaddum bil ijtihad. Jadi sini ba. Ini kalimah mabni ala kasri. Kemudian lam, walikulli mujtahidin nasib. Bagi tiap-tiap orang yang berijtihad itu munasibun, ada bahagiannya, ada pahalanya lah. Walaupun salah sekalipun orang yang mujtahid dapat pahala. Tapi hendaklah cukup syarat ijtihad lah. Kalau kita tak cukup syarat ijtihad, maka dapat dosa pula. Kita bukan ahli ijtihad, kita ijtihad hukum daripada istinbat, daripada nas. Maka dapat dosa pula. Sebab kita ni bukan ahli nak ijtihad hukum. Tiba-tiba kita ambil dalil Quran, dalil hadis, kita buat hukum sendiri berdasarkan fahaman kita yang tidak cukup syaratnya. Maka tidak dapat ganjaran pahala. Tapi kalau orang cukup syarat ijtihad, boleh jadi mujtahid. Kalau tersalah sekalipun dapat satu pahala. Kalau betul dapat dua pahala. Jadi lam dan ba pada contoh ini mabni alal kasri. Kemudian dia kata wala yu'rafu biqaidatin kaunu kalimati mabniyatin ala sukun aw dhammi aw fathin aw kasrin bal al madaru fi dhalika ala an-naqli min al-kutub as-sahihah wa afwahil arifin. Wala yu'raf, dan tidak boleh diketahui dengan apa-apa kaedah sekalipun keadaan kalimah tersebut mabni ala sukun ke atau ala dhammi ke, ala fathi ke, ala kasri ke, tak diketahui dengan apa-apa kaedah. Tidak ada kaedah tetap mengatakan kalau macam ni maka dia mabni ala kasri. Kalau macam ni dia mabni ala dhammi. Tidak ada kaedah. Jadi apa kaedah dia? Bal madaru fi zalika, tak ada kaedah. Bahkan pergantungan pada perkara tersebut untuk tahu kalimah tu mabni ala sukun ke, mabni ala dhammi ke, mabni ala fathi ke, mabni ala kasri ke, ala naqlin, melalui apa? Naqli. Pengambilan minal kutubis sahihah, daripada kitab-kitab yang sahih. Contohnya Al-Quran. Contohnya kita kata Allahumma salli ala Muhammad daripada mu'jam, kamus sendiri. Kamus sendiri yang kamus tu, tuan punya kamus tu dia ambil daripada kalam orang Arab sendiri. Dia samak daripada kalam orang Arab. Kemudian dia tulis dalam kamus dia. Kamus dia itulah yang dipindahkan kepada generasi selepasnya sehingga sampai kepada zaman kita ini. Wa afwahil arifin, dan mulut-mulut orang yang arif, orang yang mengetahui, orang yang mengetahui perkara tersebut. Sebenarnya pergantungan kita ni zaman sekarang ni, kalau ikut samak ni kita tak boleh apa-apa kalimah yang keluar daripada orang Arab pada zaman sekarang ni kita tak boleh jadikan kaedah. Sebab dia telah bercampur. Zaman fushah tu telah tidak ada zaman sekarang ni. Dia panggil asrul ihtijaj. Zaman untuk kita boleh buat hujah dengan kalam orang Arab. Tu lama dah. 150 Hijrah. Zaman jahiliyah sampai kepada 150 Hijrah, setiap kalam orang Arab ketika itu maka boleh dibuat hujah.
Maksudnya apa? Kita boleh jadikan ia sebagai sandaran kita. Kenapa baca macam ni? Sebab aku dengar orang Arab cakap macam tu. Orang Arab yang mana? Orang Arab yang hidup zaman tu, zaman yang tidak berlaku kesalahan dengan sebab bercampur dengan orang Ajam, dengan orang bukan Arab. Jadi zaman tu sahaja. Tapi yang kita dapat daripada kamu-kamu ni, itulah berlaku nakal. Ulama dulu, contohnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dia ada kamus namanya Al-Hayy. Dan banyak lagi ulama, dia jumpa orang Arab sendiri, orang pada zaman tu, orang Arab yang fasih, yang diiktibar kata-katanya, maka dia tulis dalam kamus dia. Kemudian dipindah-pindah sampai ke hari ini, kalimah-kalimah tersebut. Jadi kita sekarang ni, kita baca kamus. Kita tengok mabni ala apa? Tengok, oh kalimah ni bacanya mabni ala dhammi, mabni ala sukun, mabni ala fathi dan sebagainya. Boleh. Fa idza qala ka qail, maka jika seseorang berkata kepada kamu, bimaza arafta anna bina alam ala sukun wa haitsu ala dhammi wa aina ala fathi wal ba' al kasri. Kalau seorang berkata kepada kamu, macam mana kamu tahu lazimnya lam dengan lafaz dengan baris sukun, lazimnya kalimah haitsu ala dhammi dengan baris hadapan, lazimnya aina dengan baris atas, lazimnya ba dengan baris kasri, baris bawah. Jadi kalau orang tanya kita, kamu tahu macam mana? Lafaz lam ni mabni ala sukun, mungkin kita boleh baca lami. Kenapa tak baca lami? Kenapa tak baca lama? Walima la yajuz, dan kenapa tidak boleh an yakuna bina ulam ala dhammi masalah? Kenapa tidak boleh lam itu dibina di atas baris dhammah, baris hadapan, lamu contohnya? Kenapa tak boleh? Maka fala yumkinuka fil jawab illa an taqul, maka tidak boleh kamu jawab kecuali kamu kena jawab ni saja. Macam mana jawapan dia? Inna ma'rifata dzalika la takunu biqawaid tuta'allam. Sesungguhnya untuk mengetahui perkara tersebut, la takunu, tidak akan terhasil dengan belajar kaedah, biqawaid tuta'allam, dengan mempelajari kaedah. Dengan kaedah yang dipelajari. Wa innama takun, tapi makrifah untuk mengetahui perkara tersebut dengan apa? Bisama, dengan sama, dengar daripada Arab. Kalau disebut pada orang zaman dahulu lah. Kalau kita ni, kita bergantung kepada kamus yang menakalkan apa yang mereka catat dulu, yang mereka dengar, yang kita tengok dari kamus-kamus yang kita baca dan sebagainya lah. Pastikan buku kita tu, kamus yang sahihah lah. Ni kutubus sahihah. Maksudnya betul-betul diiktibar. Bukannya kita yang tidak tahu apa-apa, kita catat di tulisan, kadang-kadang salah, berlaku kesalahan juga. Jadi yang syaratnya, pertama sama, dengar sedikit daripada orang Arab. Kemudian kalimah tu dinakal, diletakkan daripada kitab-kitab ataupun buku-buku yang diiktibar, sahihah. Kamus-kamus yang makruf. Tapi kebanyakan kamus ni dia saling melengkapi lah. Sebab kamus ni mesti dia ambil daripada kamus yang lain. Kamus yang lain pun ambil kamus yang lain pula. InsyaAllah lah kamus ni tidak salah lah pada barisnya. Jadi hanya berlaku dengan samak. Bukan simak ni. Antara kesalahan orang sebut simak. Majlis simak. Bukan majlis simak, majlis samak. Boleh. Majlis untuk kita dengar hadis dipanggil majlis samak. Kita dengar orang baca hadis. Jadi perkara tersebut terhasil nak tahu baris mabni ni dengan samak sahaja. Walam asma' kalimatan lam fi tarkib min tarakib kalam Arabi as-sahih illa wahya sakinah. Dan jawapan lain, kita kata, aku tak pernah dengar kalimah lam pada tarkib min tarakibil kalam, pada mana-mana jumlah daripada jumlah-jumlah perkataan orang Arab ini yang betul, illa, pastilah ianya berbaris sakinah, berbaris mati. Tak pernah lagi aku jumpa. Ini cara nak jawab soalan tadi. Jadi kalau orang tanya kita, mu tahu macam mana? Ni, lam itu dibina di atas sukun. Mungkin saja boleh dibina atas dhammah. Ni. Jadi kita jawab pada dia, nak tahu perkara tersebut tidak boleh tahu dengan faedah. Hanya tahu dengan sama, naqal. Dan aku juga tak pernah dengar kalimah lam ini di dalam kalam orang Arab dibaca kecuali dengan sakin saja, bagi mati saja. Seperti apa qauli syair, seperti kata penyair, lam akhun ahdan walam ukhlif wu'udan. Aku tidak akan mengkhianati, aku tidak pernah mengkhianati apa yang ahdan, apa yang termeterai. Walam ukhlif wu'udan, dan aku tidak pernah akan menyalahi janji-janji.
Jadi lam di sini ni kali syair orang Arab. Lam dibaca apa? Dibaca dengan sukun. Maka fabidzalika alifta, maka dengan itu kamu telah ketahui anna bina'aha, bahawasanya binaan lam itu di atas sukun. Berbaris dengan baris mati akhirnya. Sentiasa melazimi baris mati, baris sukun. La ala dhammi, tidak dengan menggunakan baris hadapan, wala ala ghairihi minal harakat, dan tidak juga dengan baris selain daripada baris hadapan, daripada harakat baris-baris yang lain. Hanya dengan baris sukun, tidak dhammah, tidak yang lain. Walidzalika la antiqu biha illa sakinah. Ini masih jawapan kepada persoalan orang tanya kita tadi. Maka kerana itulah aku tidak akan menyebut kalimah lam illa sakinah, kecuali berbaris mati akhirnya. Wa hakadha, begitulah aghlabu kalimatil mabniyah, kebanyakan kalimah-kalimah bahasa Arab yang mabni, la sabila li ma'rifati ma tubna alai illa an-naql sahih. Tidak ada cara, tidak ada jalan untuk mengetahui dia dibina di atas baris apa kecuali dengan cara naql sahih, kecuali dengan cara ambilan yang benar, sama. Ala annahu la su'ubah alaina fi ma'rifati dhalik. Walaupun begitu, tidak susah, la su'ubata alaina, tidak susah untuk kita bagi mengetahui perkara tersebut. Tak susah, walaupun aku kata ni, walaupunlah kita kata nak tahu kalau mabni itu mabni dhammah ke, kasrah ke, fathah ke, sukun ke, memanglah kena bergantung kepada nakal, bergantung kepada samak. Kita tengok kamus-kamus dan sebagainya, baca buku-buku yang tulis orang Arab yang betul, memang bergantung kepada nakal. Tetapi sebenarnya walaupun begitu tak susah untuk kita tahu benda tersebut. Kerana apa? Li'annal kalimatil mabniyah binisbah lil mu'rabat qalilatan jiddan. Kerana kalimah-kalimah yang mabni dinisbahkan, dan kalaulah dinisbahkan dengan kalimah yang mu'rab, sedikit sangat. Mu'rab ni memang banyaklah yang berubah akhirnya. Kalimah mabni ni yang tak berubah akhirnya, yang sentiasa melazimi baris tertentu ni, sedikit sangat. Wa nutqun nasu biha sahihun fil ghalib, dan manusia pada kebanyakan waktunya menyebut dengan betul kalimah yang mabniyah ni. Kita pun tak pernah dengar orang sebut lam, lami, lama. Contoh apa? Hal, halu, hali, hala. Tak pernah sebut dengar orang Arab sebut salah kalimah mabni. Sebab kalimah mabni ni sedikit sangat. Jadi manusia kebanyakannya sebut betul. Likau nikana wanut kunna biha sahihun fil ghalib, dan manusia sebut betul, kebanyakan manusia sebut betul kalimah mabni ini pada kebanyakan waktu, likau ni akhiriha, kerana keadaan akhir kalimah mabni ini laisa urdatan litaghayyur, tidak terdedah kepada perubahan. Jadi bila tak berubah ni, pada sepanjang waktu orang sebut macam tu, jadi Arab pun kalau tanya memang tak baca, salah lah. Sebab memang tak pernah berubah. Jadi kebanyakan manusia ni baca betul lah. Sebab baris akhirnya tidak pernah terdedah dengan perubahan. Dia tetap dalam satu keadaan. Wa ma hadza sanazkuru ashharaha fil istimal. Walaupun begitu, kami akan sebut yang paling masyhur dalam kalimah mabniyah pada penggunaan. Kami akan sebut, walaupun begitu sekalipun, maksudnya walaupun sedikit dan walaupun kebanyakan waktunya memang orang Arab dia sebut betul sekalipun, maka kami, walaupun begitu, kami sebutlah yang paling masyhur daripada kalimah-kalimah mabniyah yang diguna pakai. Sebut juga pada bab yang seterusnya lah. Bab asnafu al-mabniyah. Pembahagian mabni. Kategori-kategori kalimah yang mabni. Itu sahaja. Jadi khulasahnya kalimah mabni ni 4 keadaan saja. Kadang-kadang dia tetap keadaan sukun, kadang-kadang tetap keadaan dhammah, kadang-kadang tetap keadaan fathah, kadang-kadang tetap keadaan baris kasrah. Itu saja. Dan nak tahu perkara tersebut sama. Kalau kita zaman sekarang ni, kita rujuk kamus. Kita rujuk kamus. Walaupun susah, dikata walaupun mungkinlah tak ada kaedah, susahlah nak tahu. Tak susah juga sebenarnya. Kenapa? Kerana kalimah mabniyah ni sikit sangat, dan kebanyakan manusia ni sebut betul kalimah mabniyah. Biasa tak tersalah lah sebab sedikit sangat. Jadi payah nak tersalah. Yang sikit pun tak berubah, dia satu keadaan saja. Jadi payahlah nak tersalah. Jadi kita buat sedikit khulasah sebelum kita ikuti majlis kita.
Bismillah. Jadi kita bahagian apa ni? Kita bahagikan Allahumma salli ala Muhammad, pembahagian kalimah-kalimah dalam bahasa Arab ni kepada dua. Sama ada mu'rab ataupun mabni. Mabni satu keadaan, kekal satu keadaan. Contoh hal ja'a Zaidun. Apa hal Zaidun koma. Contoh. Ni contoh kalimah yang mabni. Dia mabni ala apa ni? Mabni ala dhammi. Hal. Jadi mana-mana tarkib pun dia akan tetap dalam satu keadaan. Kalau mu'rab dia berubah. Ni, mu'rab dia berubah. Kalimah mu'rab ni berubah. Contoh. Asyhadu anna Muhammada Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Amantu bi Muhammadin. Jadi mana sini kita kata Muhammad ni, okey, pertama dia fathah. Pada tarkib yang kedua dia dhammah. Tarkib yang ketiga dia kasrah. Nampak berlaku perubahan. Maksudnya dia tu mu'rab, kalimah yang mu'rab ataupun kalimah yang mu'rabah sebagai sifat mausuf kan. Adapun mabni dia tidak akan berubah pada mana-mana tarkib sekalipun. Contoh lam yadrib Zaidun Amron. Lam yazhab Zaidun. Contoh. Jadi lam tak akan berubah. Kadang-kadang mabni ala sukun. Mabni ala dhammi. Contohnya haisu. La ukallim. Contoh lain lah. Contoh yang tak berubah lagi. Contoh halam pun. Haisu. Contoh lagi apa? Kam sama fathah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Fathah. Mabni al-fathah. Aina. Mabni al-kasrah. Ba. Tak berubah. Itulah mabni. Dan inilah pembahagian kalimah dalam bahasa Arab. Jadi dalam pengajian Nahu ni kita ingat apa takrif dia. Takrif Nahu tu sendiri apa? Kita bahas tentang Nahu. Ingat tak takrif dia? Apa? Ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalim i'raban wa bina'an. Apa? Itu an-nahwu. Inilah ilmu nahwu. Ilmu yang kita tahu dengan dia keadaan akhir kalimah sama ada i'rab atau bina. Jadi kita nak belajar ilmu nahwu ni nak tahu apa? Nak tahu kalimah tu dalam satu jumlah. Tak apa tidak ingat. Nak tentukan mu'rab atau mabni, tengok jumlah tu. Kena jumlah yang sempurna. Sebab Muhammad ni, kalau Muhammad satu kalimah, tak boleh kita kata dia ma'rfu' ke, majrur ke, mansub ke, tak boleh. Kena dalam bentuk jumlah. Satu jumlah, dua jumlah. Nampak? Barulah kita boleh i'rab dia. Yang kedudukan dia nak baca fathah. Ada kedudukan dia nak baca dhammah, ada kedudukan dia nak baca kasrah, ada kedudukan yang kita akan belajar lebih lanjutlah. Jadi ilmu nahwu ialah ilmu nak ketahui keadaan akhir kalimah sahaja. Sama ada akhir kalimah itu sentiasa melazimi satu harakat, kira lah harakat tu sukun ke, dhammah ke, kasrah ke, fathah ke, iaitu kalimah, maka kalimah itu mabni. Ataupun dia tu mu'rab, berlaku perubahan, tak tetap atas satu keadaan, maka dipanggil kalimah yang mu'rabah. Itu sahaja. Ni. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita berhenti sampai itu dululah. Dan insya-Allah minggu hadapan kita akan mula pengajian kitab daurah tertutup lah. Pengajian kitab Matan Izzi. Matan Izzi berkaitan dengan ilmu sharaf. Ilmu sharaf ni dia bukan perbahasan tentang akhir kalimah tapi bentuk kalimah itu sendiri. Dan Matan Izzi ni perbahasan banyak berkaitan tasriful af'al. Tasrif asma' ni dia datang secara
istitrak sahaja, secara sedikit sahajalah. Kebetulan disebut secara kebetulan bila sebut perbahasan ni ada yang berkait, maka sebut juga tasrif berkaitan dengan kata nama. Jadi matan izi ni dia bahas berkaitan dengan perubahan yang berlaku pada fi'il. Bentuk dia tu. Kadang-kadang bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari' dan cara baca dia macam mana, itu semua perbahasan ilmu saraf dan kita akan mula minggu hadapan insya-Allah taala. Jadi untuk minggu ni sekadar itu sahaja. Jika ada apa-apa soalan boleh tinggalkan dalam ruangan komen. Nanti saya akan lihat, kita akan jawab minggu hadapan insya-Allah taala. Jadi kalau tidak ada apa-apa halangan, kita akan sambung minggu hadapan lah. Nanti saya akan update balik lah. Takut-takut ada apa-apa yang menghalang lah. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.